Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kami Puan Amali binti Ibrahim, kami dari kumpulan 1.02, saya pembentang pertama Nur Atirah binti Azri beserta dua lagi sahabat saya, Nurul Afifah binti Saharudin dan Nisa Radiah binti Muhammad Isa. InsyaAllah kami akan membentangkan soalan kerja khusus, iaitu menganalisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah anda dan implikasinya terhadap pendidikan. Seterusnya, kenal pasti cabaran yang dihadapi dan bincangkan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menangani cabaran yang dinyatakan. Seterusnya, baiklah, ini adalah isi pembentangan yang akan kami bentangkan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah dan implikasi terhadap pendidikan dari aspek bahasa, kelas sosial, adat resam, agama dan kepercayaan dan jantina. Di sini, kami akan fokuskan sosial budaya yang telah kami pilih. Kemudian, cabaran yang dihadapi dari setiap sosial budaya yang kami nyatakan tadi dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi beserta penutup. Baiklah, saya akan mulakan pengenalan. Apakah itu sosial budaya? Sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Baiklah, ini adalah sosial budaya yang kami akan fokuskan. Yang pertama dari segi bahasa. Bahasa ialah satu sistem simbol yang mempunyai makna. Bahasa digunakan untuk menyampaikan konsep, membuat pernyataan dan bertindak sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar. Bahasa merupakan elemen yang sangat penting untuk memupuk perpaduan di kalangan pelbagai kaum, terutama di kalangan pelajar sekolah. Okey, di sini kita dapat lihat kebanyakan sekolah, bukan sahaja sekolah saya rasa kebanyakan sekolah di mana sekolah kebangsaan ada bahasa Melayu, ada bahasa Cina dan bahasa Tamil. Begitu juga dengan sekolah SJKC dan SJKT. Baiklah, seterusnya, isu ketidaksamaan sosial budaya dari aspek bahasa, kemahiran dan penguasaan bahasa. Setengah murid hanya menguasai dialek, bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan akan menghadapi masalah dalam pembelajaran. Kurang jelas bahan bacaan yang dibaca dan penerangan guru itu. Kesannya mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Seterusnya, wujudnya masalah dengan kerja kumpulan, masalah komunikasi dan bahasa, susah memahami ahli kumpulan yang berbilang kaum dan mudah berasa rendah diri ataupun terasing. Kemudian, apakah implikasi terhadap pendidikan melalui sosial budaya bahasa tadi? Okey, di sekolah saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Sri Sedang, kebanyakan murid bertutur menggunakan bahasa Melayu bersama rakan-rakannya dan tenaga pengajar. Apabila murid Cina bertutur dengan murid Melayu, mereka akan berbahasa Melayu. Begitu juga dengan murid India bertemu dengan murid Melayu, akan berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Apabila ada 3 bahasa ini di sekolah, kesannya kepada warga sekolah ialah mungkin guru-guru boleh menyediakan maklumat di papan kenyataan dengan melentakkan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Okey? Di sini kita boleh melihat keharmonian dalam sosial budaya dari aspek bahasa. Okey, bahasa itu seni. Ia sangat unik, sangat cantik bila ketiga-tiga bahasa ini diletakkan dalam satu papan akan menunjukkan cantiknya bahasa itu. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil. Di mana tak salah untuk orang Cina menggunakan bahasa Melayu dan tidak salah juga untuk orang Melayu menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina.
Bila kita belajar banyak bahasa, akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Jadi, apakah cabaran yang ada di sekolah saya ini, iaitu terdapat murid Cina dan India yang kurang fasih juga dalam bertutur bahasa Melayu. Ada juga murid di kalangan mereka tidak faham bahasa Melayu kerana di rumah mereka bertutur bahasa ibunda mereka seperti bahasa Tamil dan Mandarin. Dan kemudian ada setengah pelajar yang memang menggunakan bahasa Tamil dalam pertuturan seharian mereka di rumah. Maka ia menjadi sukar untuk pelajar tersebut memahami pembelajaran yang dituturkan dalam bahasa Melayu ketika sesi pembelajaran berlaku. Di mana di sekolah memang kami menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya di dalam kelas. Apabila untuk sesetengah subjek seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris, mereka bertutur juga dalam bahasa Melayu, tetapi dalam masa yang sama mereka tekankan subjek tersebut, memandangkan mereka belajar bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Kemudian, apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi apabila terhadap cabaran tadi? Okey. Pertama, guru hendaklah sentiasa bersedia menerima kebolehan dan kekurangan pelajar-pelajarnya, terutama dari aspek bahasa yang mereka gunakan. Cara yang terbaik, guru perlu berusaha untuk mengajar mereka bertutur dalam bahasa Melayu terutamanya kerana mereka bersekolah di sekolah kebangsaan. Di mana sekolah kebangsaan kebanyakannya memang guru-gurunya terdiri daripada guru-guru yang berbangsa Melayu dan guru yang berbangsa India dan berbangsa Cina juga ada, tetapi tidaklah begitu ramai seperti guru yang berbangsa Melayu. Jadi mahu tidak mahu, pelajar-pelajar perlu meningkatkan kemahuan diri itu untuk menimba ilmu, memahirkan, menguatkan, meningkatkan kemahiran mereka dalam menguasai bahasa Melayu. Kerana di mana-mana jika kita ingin memohon sesuatu pekerjaan juga, mereka akan bertanyakan kepada kita, boleh berbahasa Melayu, boleh berbahasa Inggeris. Jadi kita perlu menguasai terutamanya bahasa Melayu. Itu sangat-sangat penting. Kemudian, membentuk komuniti pembelajaran mesra murid di mana guru meletakkan murid Melayu, Cina dan murid India di dalam satu kumpulan untuk menjalankan aktiviti seperti persembahan berkaitan budaya dan bahasa. Hal ini akan menguatkan lagi keharmonian antara pelajar yang pelbagai kaum serta mereka boleh meningkatkan bahasa yang dipelajari. Jadi, bila ketiga-tiga bangsa ini bersatu dalam satu kelas ataupun dalam satu kumpulan, mereka dapat mempelajari budaya, bukan sahaja bahasa, tetapi mereka juga dapat belajar budaya bila mereka membuat satu persembahan seperti persembahan kebudayaan. Mereka boleh cantik, mereka boleh lihat kecantikan. Oh, begini rupanya kebudayaan masyarakat Cina, kaum Cina. Begini rupanya kaum India punya budaya. Jadi di situ dalam masa yang sama mereka boleh belajar. Bukan setakat belajar, tetapi mereka boleh mendapatkan informasi itu untuk mereka membuat kajian atau apa-apa yang boleh memberikan manfaat kepada mereka pada masa hadapan. Baiklah, itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada sahabat saya Nurul Afifah untuk membentangkan sosial budaya, kepelbagaian sosial budaya yang lain pula. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Nur Atira kerana telah membentangkan bahagiannya tadi. Justru saya akan sambung bahagian saya, iaitu kajian yang saya lakukan ini adalah kajian kecil ke atas sekelompok murid
di sekolah tempat saya mengajar. Okey, dua aspek yang saya pilih untuk menganalisis kepelbagaian sosial budaya topik kali ini, iaitu pertama aspek latar belakang murid dan yang kedua persekitaran masyarakat murid. Okey, kenapa saya memilih dua aspek ini adalah kerana ada banyak pertanyaan dan persoalan dalam diri saya terhadap kelompok murid ini. Okey, siapa kelompok murid ini yang saya maksudkan ini? Kelompok murid yang saya maksudkan ini adalah mereka terdiri daripada kalangan anak-anak yatim dan anak-anak yang tidak dapat disara dengan baik oleh keluarga kandung mereka. Jadi mereka dihantar ke sebuah pusat jagaan kanak-kanak yang berhampiran dengan sekolah saya. Okey, jadi latar belakang mereka terdiri daripada berpelbagai agama, kaum dan jenis keluarga. Okey, jenis. Okey, antaranya ialah mereka terdiri daripada Cina, mereka terdiri daripada India dan ada yang ibu bapa mereka berasal dari negara luar seperti Nigeria, Afrika dan beberapa negara yang lain. Okey, tetapi apabila mereka migrate ke Malaysia, mereka ibu bapa mereka ada yang berkahwin dengan warga negara Malaysia, lalu mereka menetap di Malaysia, tetapi ada yang tidak dapat menjaga mereka dengan baik. Ada yang keluarga mereka bercerai, ada yang anak yatim, ada yang kematian mak dan ayah, lalu mereka dijaga oleh sepasang suami isteri yang merupakan pemilik pusat jagaan ini. Okey, untuk pengetahuan umum, pusat jagaan ini merupakan pusat jagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pasangan suami isteri yang beragama Kristian. Okey, dan kebanyakan mereka mempunyai keluarga yang agak orang kata lower class lah, agak berada di tahap yang paling bawah, kemiskinan yang paling bawah, tak mampu nak sara mereka, lalu mereka dijaga oleh pusat jagaan ini supaya masa depan mereka lebih cerah. Kemudian persekitaran masyarakat murid. Okey, persekitaran ini saya rasa agak menarik untuk dibincangkan, iaitu di mana mereka, kelompok murid ini adalah kelompok murid yang memang kurang pandai dan tidak mahir untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Sepenuhnya mereka berbahasa Inggeris dalam kelompok mereka maupun di sekolah. Okey, kemudian apabila mereka kurang bahasa Melayu di sekolah, mereka kurang untuk bergaul dengan murid-murid yang lain. Ini kerana mereka rasa terhad dan kurang vocab bahasa Melayu untuk dituturkan. Kemudian persekitaran mereka juga, iaitu mereka ini sering kali dibawa ke gereja untuk bersembahyang dan membaca Bible. Okay, seterusnya untuk slide yang ketiga adalah tentang cabaran, implikasi dan peranan guru, iaitu saya sebagai ejen sosialisasi. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu cabaran, implikasi dan peranan guru. Okey, apa cabaran yang saya lihat terhadap kelompok murid ini? Itu mereka ini sangat kurang pandai bergaul dengan murid-murid yang lain di sekolah kerana mereka terbiasa dengan pertuturan bahasa Inggeris. Di pusat jagaan mereka, di pusat jagaan tersebut, mereka memang bertutur sepenuhnya dalam bahasa Inggeris bersama dengan penjaga mereka dan murid-murid yang lain. Okey, yang kedua, disebabkan pusat jagaan tersebut yang saya ketahui setakat ini tidak didanai oleh mana-mana organisasi. Justru itu mereka tidak mempunyai kemudahan internet yang bagus. Okey, itu cabaran mereka lah. Dan yang kedua, implikasi. Apa kesannya, implikasinya kepada mereka ini? Apabila mereka kurang untuk bertutur dalam bahasa Melayu, asyik bahasa Inggeris sepanjang hari, jadi ia menyukarkan sesi pergaulan dan sesi PDP semasa dalam bilik darjah lah. Itu yang saya nampak kesannya lah. Apabila mereka kurang bergaul, jadi pergaulan mereka itu terhad hanya dengan kelompok mereka saja. Kalau mereka keluar rehat, mereka dengan kelompok mereka saja. Kalau dalam kelas, duduk dekat-dekat dengan kelompok mereka saja, berkawan dengan kelompok mereka saja. Jadi saya lihat pergaulan itu dalam diri mereka ada rasa terpagar ataupun rasa terhalang untuk berbual dan bermesra dengan rakan murid yang lain. Okay, itu kesan yang saya lihat lah. Kemudian apabila mereka tidak ada kemudahan internet yang bagus, mereka ketinggalan pelajaran. Okey,
untuk pengetahuan rakan-rakan, untuk pengetahuan pensyarah dan rakan-rakan sekalian, kelompok murid ini mereka tak pernah langsung terlibat dalam sesi PDPR bermula daripada akhir tahun lepas sehingga pada tahun ini iaitu Julai 2021 mereka langsung tak pernah terlibat dalam sesi PDPR. Hal ini kerana di pusat jagaan tersebut tidak menyediakan kemudahan internet untuk mereka belajar. Okey, sangat-sangat kasihan. Jadi apa peranan saya? Apa peranan saya sebagai seorang guru iaitu ejen sosialisasi semasa mereka dapat semasa bersemuka, iaitu semasa PDP dijalankan di sekolah, saya cuba mengambil peluang dan kesempatan untuk mendekati mereka dengan bertutur dengan bahasa Melayu sepenuhnya lah. Tetapi apabila mereka tidak dapat membalas dengan baik, saya akan bertutur dalam bahasa Inggeris. Okey, tidak kira di dalam kelas maupun di luar kelas, apabila bertemu dengan mereka, saya akan cuba untuk menyapa dalam bahasa Melayu. Tapi apabila kurang berbalas, tidak ada feedback yang baik daripada mereka, jadi saya terpaksa untuk berbahasa Inggeris juga dengan mereka. Okey, seterusnya saya nampak peranan saya dan peranan sekolah, kami cuba untuk mempelbagaikan aktiviti supaya dapat melibatkan pembabitan mereka, di mana apabila mereka hanya bergaul dengan rakan-rakan mereka yang terdiri dari pusat jagaan tersebut, pergi sekolah pun mereka dengan kawan-kawan mereka di pusat jagaan dekat dalam kelas pun sama, jadi mereka tidak bergaul dengan rakan lain. Kerana itu kami cuba untuk mempelbagaikan aktiviti dan program lah supaya mereka dapat melibatkan secara aktif menjadi pelajar ataupun murid yang kritis dan kreatif dalam pelbagai bidang ilmu, tidak sahaja dalam subjek moral tetapi dalam subjek-subjek lain juga. Kemudian seterusnya peranan yang saya cuba lakukan adalah saya telah cuba menghubungi penjaga mereka untuk sentiasa bertanya khabar tentang pembelajaran mereka. Kalau mereka tidak dapat involve dengan PDPR, apa yang mereka lakukan di pusat jagaan? Adakah mereka bagaimana mereka belajar di pusat jagaan? Adakah mereka ni adakah mereka sesi pembelajaran mereka ni diselaraskan ke? Adakah mereka ada tuition ke? Saya cuba untuk mendekati juga penjaga mereka. Rasanya itu saja daripada bahagian saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nisa Radiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada rakan sekumpulan saya. Saya Nisa Radiah binti Muhammad Isa akan sambung poin yang seterusnya. Kepelbagaian sosial budaya yang saya akan bincangkan di sini ialah dari segi agama dan kepercayaan dan juga jantina atau gender dan implikasinya terhadap pendidikan. Agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaannya dan penerimaan ajaran serta perintahnya. Setiap agama berbeza dari segi kepercayaan, hubungan dengan Tuhan, suruhan dan larangan, baik dan buruk serta dosa dan pahala. Seperti mana yang kita ketahui, antara agama yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia ialah agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan juga agama Buddha. Kepercayaan masyarakat Melayu, mereka percaya tidak boleh duduk di atas bantal di kuatiri bisul. Apa yang ingin dikatakan di sini ialah risau bantal itu koyak ataupun tidak sopan. Apa yang dilapik di kepala tapi diletakkan di punggung. Masyarakat Cina pula percaya bahawa tarian singa yang dipersembahkan mampu menghalau kuasa jahat seperti syaitan dan juga iblis. Okay. Gender yang ingin dibincangkan di sini juga terbahagi kepada dua, iaitu lelaki dan perempuan. Terdapat 4 implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, implikasi terhadap guru, terhadap pelajar, terhadap sekolah dan juga terhadap kurikulum tersirat. Jadi seterusnya saya akan bincangkan implikasi terhadap guru. Guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan aspek agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh murid. Guru perlu memberi layanan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira jantina sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya, guru tidak boleh hanya fokus kepada pelajar perempuan sahaja ataupun sebaliknya. Seterusnya, guru perlu merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Contohnya, guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
Bagi semua pelajar, tidak kira lelaki maupun perempuan mengikut kemampuan mereka. Seterusnya, implikasi terhadap pelajar. Komunikasi dalam keadaan yang baik dan harmoni antara murid sehingga wujud perasaan hormat menghormati tanpa mengira agama serta kepercayaan. Contohnya, murid perlu berfikiran terbuka untuk berkawan dengan murid yang berlainan agama serta menghormati dan tidak memperlekehkan agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh murid yang lain. Seterusnya, wujudnya sikap tolong-menolong di kalangan murid tanpa mengira jantina. Sebagai contoh, ketika di dalam bilik darjah, murid perempuan meminta tolong murid lelaki untuk mengangkat meja atau mengangkat barangan yang berat. Poin yang seterusnya, implikasi terhadap sekolah. Murid perlu menyertai aktiviti yang diadakan oleh sekolah tanpa mengira agama dan kepercayaan. Sebagai contoh, sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Danau Kota 2 telah mengadakan satu program penyampaian duit raya bersempena Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan semua murid. Semua murid tidak kira agama maupun kepercayaan perlu menyertai program tersebut. Seterusnya, murid perlu mengikuti semua aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa mengikut jantina baik lelaki maupun perempuan. Murid perlu mengikuti aktiviti kokurikulum maupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru selagi mana aktiviti tersebut bersesuaian dengan murid lelaki maupun murid perempuan. Poin yang terakhir, implikasi terhadap kurikulum tersirat. Menggalakkan interaksi antara murid secara meluas tanpa mengira jantina serta agama pelajar tersebut. Sebagai contoh, murid yang lebih pandai perlu memberi bimbingan serta ajaran kepada murid yang lemah tanpa mengira agama dan jantina pelajar tersebut selagi mana tidak bertentangan dengan batas pergaulan mengikut syariat Islam bagi yang beragama Islam. Seterusnya, kita lihat pula cabaran yang dihadapi. Antara cabaran-cabarannya ialah yang pertama, ketidakfahaman agama serta kepercayaan. Yang kedua, tidak menghormati agama serta kepercayaan bangsa lain. Yang ketiga, pelajar lelaki dan perempuan mempunyai layanan yang berbeza, memandangkan perlakuan mereka yang berbeza. Dan yang terakhir, pelajar lelaki selalu menjadi ketua kelas atau pengawas di sekolah. Seterusnya, kita lihat pula antara peranan guru dalam menangani isu yang dihadapi. Peranan guru dalam menangani cabaran yang dihadapi seperti mana yang saya telah nyatakan sebelum ini. Yang pertama, guru perlu menerangkan kepada murid tentang agama dan kepercayaan masing-masing dengan jelas dan terperinci agar dapat mengelakkan serta menjauhkan ketidakfahaman ini. Yang kedua, guru perlu memberi contoh dan tauladan yang baik dalam melayani murid-murid yang pelbagai agama dan kepercayaan dengan menghormati murid itu tanpa menyentuh serta mempertikaikan agama serta kepercayaan yang diamalkan oleh murid. Yang ketiga, guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan aras kebolehan semua murid tanpa mengira jantina. Sebagai contoh, guru pendidikan jasmani dan kesihatan tidak boleh hanya melibatkan pelajar lelaki sahaja dalam aktiviti rangkangan. Pelajar perempuan juga perlu diberi layanan yang sama rata dan adil. Selain daripada itu, murid lelaki dan murid perempuan perlu ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama agar interaksi antara mereka tersebar dengan lebih meluas. Poin yang keempat, guru berperanan sebagai pemberi motivasi kepada murid dengan memberi bimbingan agar dapat membina konsep pendiri dan nilai kebertanggungjawaban murid tanpa mengira jantina. Sebagai contoh, tidak semestinya murid lelaki sahaja yang boleh menjadi ketua kelas, ketua kelab maupun ketua pengawas. Murid perempuan juga boleh menjadi ketua jika murid tersebut mempunyai nilai kepimpinan serta kebertanggungjawaban yang lebih tinggi daripada murid lelaki. Secara kesimpulannya, guru
memainkan peranan yang penting sebagai ejen sosialisasi dalam menangani kepelbagaian sosial budaya di negara kita, tidak kira bangsa, agama, kepercayaan, latar belakang, bahasa serta jantina pelajar tersebut. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh guru untuk menangani kepelbagaian sosial budaya di negara kita. Oleh itu, guru perlulah bijak dan berkemahiran untuk mengatasi cabaran agar dapat melahirkan generasi yang maju dan saling bekerjasama antara satu sama lain serta dapat menerapkan nilai-nilai positif dalam diri pelajar dan bertanding bahu dalam apa jua perkara tanpa mengira kelas sosial, bangsa maupun agama. Selesailah sudah perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.